Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak KSSM tingkatan 5 Okey, kita dah sampai kepada subtopik yang terakhir bab 3. Oi, bab 3 dah kita ni Tajuk hari ni kita dah belajar dalam bab ini banyak berkaitan dengan demokrasi, perbelambagaan, apa itu majlis raja-raja. Jadi hari ni lebih kurang pada kebat lah dia lebih banyak kepada kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Jadi kita tengok, kita nak guna pemikiran luar kotak. Tajuk kita ni ialah keunikan. Unik amalan demokrasi. Kita dah tahu kan amalan demokrasi. Negara kita demokrasi berparlimen. Siapa yang di atas? Siapa yang menguruskan pentadbiran? Siapa yang membantu di peringkat persekutuan dan di peringkat negeri? Baik, apa yang uniknya? Dia adalah, kita nampak, gabungan. Dia gabungan tradisional dan moden. Ini bagus ni sebab dia ada gabung-gabung pula two in one. Okey, apa kita nampak di sini? Tujuannya, nampak? Untuk semak dan imbang. Apa ni? Ada perseimbangan antara tradisional dan moden. Ada budi bicara raja dan kerjasama politik. Baik, kita nak tengok ni. Gabungan moden dan tradisional ni dalam pentadbiran. Dalam pentadbiran. Kalau soalan tanya, dalam pentadbiran apa yang kita nampak yang uniknya? Sistem raja kita tu dah unik dah. Sebab sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kalau kita tengok yang pertama tu kedudukan raja sebagai waris. Ini sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Dibantu oleh, asyik letak orang lain ni. Dibantu oleh, uniknya ialah sistem demokrasi parlimen kita ni daripada model negara yang pernah menjajah kita, England. Dan gabungan ini kita nampak uniknya ialah bawah sekali ni. Dia guna dan sesuai kaedah yang paling baik sebab negara kita ni terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, iaitu ada Melayu, ada India, Cina, lain-lain, dari segi budaya beza, agama tak sama, dari segi bangsa, makanan dan sebagainya. Ini yang pertama. Okey, dalam pentadbiran gabungan ni tradisional, raja, moden, demokrasi. Good. Kedua, bawah ni dia tulis ada kajian kes unsur tradisional dan pentadbiran treaty kan. Ada gambar jata negara, ada gambar duit. Ini gambar yang di Pertuan Agong. Okey, urusan Seri Paduka Baginda. Apakah unsur tradisional? Raja lah kita nampak kan. Raja sebagai ketua negara, Islam sebagai agama rasmi. Itu okey. Senarai perkara lain yang elemen tradisional dalam urusan rasmi. Ini nampak. Ini kalau dapat surat macam ni kan, kita rasa seronok lah macam yang di Pertuan Agong bagi surat kepada kita pula kan. Okey. Unsur dalam pentadbiran. Ini kita tengok yang seimbang. Ini dia nak berkaitan dengan imbangan. Tadi kalau kita tengok yang atas ni, tradisional, modern. Yang ini seimbang. Apa yang seimbang? Okey, kita tengok di sini anak-anak. Dia kata sistem ini, sistem tadi telah mewujudkan mekanisme yang semak dan imbang dalam pemerintahan. Kita nak buktikan apa dia? Okey, yang pertama, dia ialah raja ni. Dia berperanan bagi mengimbang pemerintahan demokrasi. Kerana apa? Uniknya raja kita dia tak campur. Raja kita dia tidak akan campur tangan dalam
hal politik. Hal politik, ahli politik lah. Perdana Menteri, ah, Kabinet, ADUN, ekonomi dan dasar negara. Ini semua ditentukan oleh Parlimen. Okey. Kita nampak yang kedua. Raja juga ini dia dapat meredakan konflik. Kalau ada apa-apa yang berlaku konflik di negara kita yang melibatkan pertikaian, contohnya darurat sekarang kan, maka raja akan memainkan peranan. Contoh di sini dia tak apa? Pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi. Kita akan banyak parti politik. Satu, perselisihan antara kaum. Sini ada 2 poin ni. Nampak? Sini satu, sini satu, sini satu. Oh, ada 2 Okey. Nampak? Ada 3. Oh, dah 3 dah. Itu kalau soalan tanya. Yang keseterusnya, kita nampak kan kita dah belajar sebelum ni ada kuasa eksekutif, perundangan, kehakiman. Baik. Apa yang kita nampak di sini dia nampak ni. Mekanisme semak imbang juga berlaku pengasingan kuasa. Kan kita ada kuasa dalam bidang perundangan, dalam bidang eksekutif, kehakiman, undang-undang siapa buat, siapa yang mentadbir negara, hakim siapa lantik. Kita nampak di sini. Jadi kalau kita nampak, semuanya dirujuk kepada raja. Kalau timbul apa-apa. Itu yang uniknya negara kita ni. Baik. Seterusnya ialah budi bicara raja. Raja ataupun yang di-Pertuan Agong lah Apa budi bicara dia? Sebelum ni kita tengok kuasa yang di-Pertuan Agong boleh mengampun, boleh menangguhkan hukuman ni. Ini kita nampak kuasa raja boleh dilaksanakan baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Pada pandangan beliau, pada pandangan yang di-Pertuan Agong atau raja perlu dibuat, dia boleh menggunakan yang kita nampak di sini ialah budi bicara dia. Kalau macam darurat ini, kita nampak Perdana Menteri menghadap yang di-Pertuan Agong kan. Kita nampak di situ. Okey. Kalau situ baik. Okey. Apa yang berkaitan dengan budi bicara ni? Contohnya macam kita tengok tahun lepas kan, krisis politik sikit negara kita. Agong panggil semua. Akhirnya Agong membuat keputusan. Contohnya di sini lah. Contohnya dalam perlantikan Ketua Kerajaan Persekutuan. Nak melantik Perdana Menteri. Nampak di sini, Agong boleh buat keputusan. Kalau nak lantik Menteri Besar, yang di-Pertua Negeri dan Raja, di sini mereka buat keputusan. Tengok. Jumpa semua menghadap Raja, macam Perak menghadap untuk pelantikan Menteri Besar baru. Itu kita nampak jelas. Dia juga ada budi bicara. Tadi berkaitan dengan pembubaran Parlimen. Perdana Menteri menghadap nak bubar Parlimen, nak buat pilihan raya. Jadi Agong boleh atau tidak memperkenankan. Dia kata boleh. Untuk tidak memperkenankan permintaan. Apa tu? Yang di-Pertuan Agong punya kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan. Kalau nak memperkenankan pun boleh. Kita nampak situ Baik. Yang di-Pertuan Negeri juga pula punya kuasa budi bicara tidak memperkenankan DUN. DUN ni, dan saya dah bagi tahu sebelum ini, DUN ialah negeri. Parlimen ialah di peringkat persekutuan. Okey. Last lah. Habis dah kita ni kerjasama politik. Apa yang unik negara kita ni, politik kita nak tengok negara kita ni, masyarakat bilang kaum, sudah tentu kita tak dapat lari daripada politik yang melibatkan pelbagai kaum yang sanggup berkorban. Mesti ada give and take, ada yang kurang, ada yang lebih. Kerana parti kita ni, pilihan raya kita 1951 1955 dah ada. Wujudnya parti perikatan, waktu tu perikatan. Lepas itu Barisan Nasional, sekarang Perikatan Nasional. Majlis Muafakat Nasional, banyak Barisan Nasional, ini ni.
telah memenangi 13 kali pilihan raya umum. Itu kita nampak uniknya kerjasama parti-parti politik di negara kita. Nampak ni lah. Ini hari ni kita nampak Parti Perikatan menukar nama kepada ni tengok ni. Mana tahu soalan tanya, bilakah Parti Perikatan menukar nama kepada Barisan Nasional? Dulu ada Angkatan Pepaduan Rumah, Barisan Alternatif, makan nama Barisan Alternatif, Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat dan sebagainya. Okey, baik. Itu cikgu tak nak berniat panjang lah. Okey, jadi ini kesimpulan kita nampak apa yang unik negara kita ni. Kita ni cikgu nak garis dengan warna hijau. Unik kita nampak, kita ni mengamalkan prinsip demokrasi. Uniknya, kita mengambil kira semua nilai tempatan dan warisan budaya yang ada. Kita gabungkan semua. Rojak yang sedap. Kita nampak Dan kita nampak demokrasi kita ni hak sama rata. Apa hak? Contohnya pilihan raya. Semua warga negara boleh terlibat menjadi pengundi dengan syarat umur berapa layak. Rakyat Malaysia layak. Dikawal, diseimbangkan dengan kedaulatan negara. Okey, good. Senang je yang kita tengok ni. Malaysia, sebagai kesimpulannya, gabungan demokrasi berparlimen. Ini pemerintah kita, Perdana Menteri. Gabungan deraja berperlembagaan yang di-Pertuan Agong. Ini kita nampak gabungan dapat membentuk pentadbiran yang baik. Jadi sebagai rakyat negara kita yang kita cintai, kita kena hormat kedua-dua ni. Menghormati pemimpin negara, menghormati raja dengan taat setia kepada pemerintah demi kemakmuran. Makmur ni maksudnya negara kita aman, damai dan sebagainya. Okey, baik. Habis kita bab ini kita belajar, nampak sini hari ni kita belajar ini. Politik, Agong budi bicara dalam apa, parlimen kita nampak contohnya budi bicara tadi apa? Dia kata pembubaran parlimen, semak imbang dalam pentadbiran, tak terlibat dalam bidang politik, gabungan tradisional daripada Kesultanan Melayu Melaka sampai pada Westminster, England. Okey. 5. Macam bab 1 kita belajar 4, bab 2 4 SP, bab ini 5 SP. Okey. Latihan ini kita akan bincang secara khusus dalam satu lagi slot nanti. Okey. Cikgu rasa cukup untuk setakat ini. Ini cantik soalan ni. Nanti kita cuba jawab. Untuk kita bincang bersama. Teruskan belajar. Jangan buang masa. Stay at home. Kita jaga kita. Okey, terima kasih.